Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluh. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, kami mohon kepadamu ilmu yang memberikan manfaat. Kami mohon kepadamu rezeki yang baik, dan kami mohon kepadamu amalan yang diterima. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tuan Imam yang bertugas, Tuan Muazzin, pengerusi masjid bersama dengan jawatan-jawatan kuasanya, para asatizah, tuan-tuan guru, anak-anak qaryah, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, pada malam ni kita dapat untuk meneruskan kembali siri-siri kuliah kita. Kita masih menggunakan kitab Al-Lu'lu' lil Mu'min, permata bagi orang yang beriman. Pada malam ni kita akan sambung perbincangan hadis yang ke-74. Kalau tuan-tuan boleh buka halaman 337. Tajuknya ialah kelebihan berinovasi. Daripada Salman bin Al-Farisi radhiyallahu anhu berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kunna bi Farisa idza husirna khandaqna alaina. Kata Salman kepada Nabi, dulu ketika kami di Parsi, apabila husirna, kami dikelilingi oleh musuh ataupun kami dikepung. Khandaqna, kami akan gali parit-parit ataupun lubang-lubang. Alaina, di sekeliling kami. Hadirin mukminin, mukminat yang dirahmati Allah sekalian. Hadis kali ini menceritakan dialog antara baginda Nabi dengan seorang sahabah yang mari daripada Parsi. Dia memeluk Islam dan namanya ialah Salman, kemudian belakangnya ada Al-Farsi, mengambil daripada negara asalnya. Dalam dialog ini, apabila musuh di kalangan kafir Quraisy kalah di dalam pertempuran perang sebelum itu, ialah perang Badar, dan kemudian disusuli pula dengan perang Uhud, maka kaum kafir Quraisy tak berpuas hati. Mereka ingin membalas dendam. Akhirnya kafir Quraisy, mereka merancang untuk bersetongkol ataupun bersekongkol dengan Yahudi yang berada di sekeliling Madinah, yang pada asalnya Yahudi ini berjanji untuk sama-sama menjaga Madinah dan menjaga Nabi. Tetapi perjanjian damai ini dikhianati. Sebab itu dalam perang Khandaq ataupun dalam perang Ahzab,
sebahagian menyebut Khandaq, ia juga. Sebahagian menyebut perang Ahzab, ia juga. Sekutu kafir Quraisy adalah di kalangan kaum Yahudi. Maka ketika mana Nabi SAW dan para sahabat berbincang sama ada kita ni nak bertahan di Madinah ataupun kita nak perang, kita keluar daripada Madinah. Macam-macam pandangan di kalangan para sahabat. Akhirnya mereka memilih untuk menetap dan bertahan di Madinah. Cuma caranya macam mana? Sebab bahaya. Andai kata ada lubang dan ada kawasan yang boleh dicerobohi, tentu membahayakan di kalangan penduduk-penduduk Madinah, termasuklah orang perempuan, kanak-kanak dan orang tua. Maka Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu memberikan pandangan, antara pandangan dia ialah sebagaimana yang kita baca tadi, ialah kita korek parit ataupun kita korek lubang. Sebelum daripada ni, sama ada di Mekah ataupun di Madinah, sepanjang perang, bukan hanya Nabi, seluruh bangsa Arab tak pernah lagi ikut cara ni. Ini ialah kali yang pertama Nabi dengar, dan Nabi SAW timbang tara dan akhirnya baginda setuju. Baik. Penulis ada sebut pada nombor 1, apa dia inovasi? Inovasi adalah gagasan baru untuk menembusi kebuntuan dan kebekuan. Ketika cara-cara biasa tidak memberi hasil sesuai dengan harapan, diperlukan idea baru sebagai penyegar suasana. Caranya boleh mengubah langkah, mencari jalan baru, melibatkan lebih banyak unsur atau mencari pendekatan yang belum biasa dipraktikkan oleh orang. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, itu inovasi. Baik. Saya sambung balik tuan-tuan, bagaimana latar dalam perang ni, supaya kita nampak macam mana Nabi bersedia menerima perubahan. Inovasi juga dalam bahasa mudah kita faham ialah perubahan. Apa perubahan yang lebih baik yang boleh kita buat? Maka dalam perang Khandaq ataupun perang Ahzab ni, ia berlaku pada tahun ke-5 Hijrah. Bila? Lebih tepat lagi pada bulan Syawal. Kalau kita kira tahun Masihi, berlaku perang Ahzab ni tahun 627 Masihi. Baik. Masa perang ni tuan-tuan, tentera Nabi ramai ke tentera musyrikin yang bergabung dengan Yahudi ramai? Tentu tentera musyrikin Mekah ramai. Berapa jumlah keseluruhan mereka? Ada lebih kurang 10,000 orang. Itu tak termasuk lagi peralatan. Daripada 10,000, tentera lengkap berkuda, lebih kurang ada 300 orang. Mereka juga bawa unta yang syarat dengan peralatan, kira-kira 1,500 ekor unta. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, berapa orang yang bersama dengan Nabi untuk mempertahankan Madinah? Sebahagian ahli sejarah menyebut 3,000 orang. Sebahagian ahli sejarah sebut tak sampai 1,000, hanya 900 orang. Maknanya lebih sikit berbanding dengan tentera musyrikin Mekah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, nak gali tang mana? Maka mereka berbincang. Ketika mana mereka berbincang, bahagian yang lopong ialah bahagian utara Madinah. Pasal pada bahagian selain utara, ada rumah-rumah yang dekat, ada pokok-pokok tamar atau kurma,
jalan yang dipenuhi oleh ramai orang, jadi musuh nak menembusi agak payah. Kalau ya boleh bocor di bahagian utara, maka depa buat keputusan ialah kita korek pada bahagian utara, korek, gali ataupun parit. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, berapa panjang galian tersebut tuan-tuan? Panjang galian tersebut lebih kurang 5 km lebih. Berapa kedalaman dia tuan-tuan? Lebar dia berapa? Panjang lebih kurang 5 km. Kemudian lebarnya tuan-tuan lebih kurang 9 hasta. 9 hasta ni, satu hasta ni lebih kurang daripada siku mai sampai ke hujung jari tengah. Ini satu hasta. Maka 9 kali hasta ataupun 45 cm kali dengan 9, itulah kelebarannya. Tuan-tuan, baik. Maka Nabi SAW membahagikan tentera. 10 tentera kena korek dan kena siapkan lebih kurang 40 hasta lengkap dengan kelebarannya. Tuan-tuan, Madinah ni dia bukan tanah macam tempat kita, dia senang nak korek. Dia batu. Korek. Dan pula pada masa ketika perang ni musim dingin. Makanan pula kurang. Lapar. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, begitulah cabaran ketika mana nak menjayakan perubahan ataupun nak menjayakan inovasi supaya apa? Usaha-usaha dan langkah-langkah menang di pihak baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila berlaku perang, musuh mai, musuh terkejut. Mereka cuba nak lompat dengan kuda, tak mampu. Maka mereka pasang kemah di hujung. Sehinggalah Allah datangkan ribut dan akhirnya mereka pun lari. Maka menanglah kumpulan ataupun di pihak baginda Nabi bersama dengan kaum muslimin. Nak menunjukkan apa tuan-tuan? Betapa pentingnya menerima perubahan daripada sudut pandangan. Kalau nak kira tuan-tuan, Nabi ni kekasih Allah. Boleh tak para sahabat cadangkan, ya Rasulullah, hang kan kekasih Allah, doalah doa hang mustajab. Tak. Nabi juga ambil kira ikhtiar. Nabi juga ambil kira sabab ataupun sebab dalam bahasa kita. Kemudian Nabi bertawakal kepada Allah Ta'ala. Maka penting tak perubahan ataupun inovasi ni? Penting tuan-tuan. Sebab itu inovasi ataupun perubahan ni modal daripada asal ialah berfikir. Satu orang yang berfikir, maka dia dapat mengubah dan dapat inovasi. Dalam satu buku yang ditulis oleh Dr. Ibrahim Al-Fiqi, buku ni bahasa Arab, tajuk dia menarik. Tajuk dia ialah Taqwiyatut Tafkir, Quwwatit Tafkir. Maksudnya kekuatan daya berfikir. Rupa-rupanya tuan-tuan, kajian menunjukkan ramai di kalangan manusia yang enggan menggunakan tahap maksima untuk berfikir. Dia senang dan mudah saja. Dia kira nak mudah saja. Nak fikir ni, malas lah. Jadi pening kepala, migraine. Akhirnya tak menggunakan minda yang bagus ni untuk berfikir. Maka hadirin mukminin yang dirahmati Allah sekalian, dalam Quran ada tak Allah habaq tentang hal-hal ni? Ada. Tuan-tuan tengok antara lain di dalam surah Al-Jasiyah ayat yang ke-13. Allah Ta'ala sebut wasakhkhara lakum ma fil ardi wa ma wasakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ard.
Allah kata Allah sediakan bagi hampa semua apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi. Segala sumber langit, segala sumber bumi, semua ni Allah jadikan untuk hampa. Jami'an minhu, semua untuk hampa. Inna fi zalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Ini semua adalah tanda-tanda untuk orang-orang yang suka berfikir. Juga Allah Ta'ala turunkan ayat berkaitan dengan besi di dalam Quran. Allah turunkan besi untuk hampa semua manfaatkan. Ini semua memerlukan kepada daya fikir, dan akhirnya tuan-tuan, kita boleh buat perubahan dan inovasi. Hadirin mukminin yang dirahmati Allah sekalian. Yang kedua tuan-tuan, perintah agama ni, yang pertama ada perintah agama yang kita tak boleh nak ubah. Ia bersumber kepada wahyu. Contoh, zakat, solat, haji, kita tak boleh nak ubah. Nabi telah perincikan dan Allah telah perintahkan macam tu lah. Sembahyang lohar 4 rakaat, kita tak boleh nak pi ubah jadi 1, melainkan dalam situasi-situasi tertentu kita boleh qasar. Demikian zakat, kita tak boleh nak ubah zakat ni, melainkan ada hukum yang lain, umpamanya mengembangkan zakat kepada zakat KWSP, zakat-zakat pendapatan, zakat-zakat saham, zakat-zakat yang lain. Tak boleh ubah lah. Asasnya sama. Yang kedua tuan-tuan, ada yang berkaitan dengan urusan kehidupan seharian. Yang ni boleh berubah dan berkembang tak? Yang ni semakin berubah dan semakin berkembang. Bahasa moden dia dinamik, dia berkembang. Kalau kita tak ikut, kita akan ketinggalan. Apa contoh tuan-tuan? Contoh, orang tak banyak dah beli buku, melainkan mereka akan langgan e-book. E-book ni beli melalui talian. Dalam handphone kita ataupun dalam tablet kita, beratus-ratus kita boleh himpun buku. Kalau dulu zaman-zaman awal penulisan buku tuan-tuan, kitab Sahih Bukhari itu ditulis makan bulan. Pula tu nak beli mahal, ditimbang seberapa berat, itulah harganya dengan emas. Tapi tuan-tuan, dengan beberapa harga yang berbaloi, kita boleh langgan e-book, terus masuk dalam handphone atau tablet, mana-mana ketika kita boleh buka dan kita boleh baca. Inovasi tak ni tuan-tuan? Inovasi. Hadirin mukminin yang dirahmati Allah sekalian. Contohnya lagi tuan-tuan, syarikat Amazon nun di barat, kesesakan jalan raya, nak hantar guna Grab, umpama macam kita guna mutu ke guna kereta lambat. Jadi mereka buat macam mana? Mereka hantar guna drone. Bila buat ni? Lama dah, tahun 2013, 2014. Guna drone. Inovasi. Yang penting barang sampai. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Maka dalam urusan duniawi dan urusan seharian kita, selagi mana tidak ada unsur-unsur yang diharamkan oleh syariat, selagi mana tak ada unsur-unsur yang menzalimi pihak-pihak lain, maka ia harus untuk kita lakukan. Hadirin mukminin yang dirahmati Allah sekalian. Tuan-tuan, kita ambil contoh tok moyang kita. Ketika mana kehebatan Nusantara dan Melaka. Tuan-tuan tengok, antara tinggalan sejarah di kalangan tok moyang kita ialah jong. Tuan-tuan tahu jong, kapal? Subhanallah. Tuan-tuan, Tom Paires, dia pernah sebut dan dia pernah tulis
tahun 1515 Masihi. Bagaimana teknologi orang Melayu pada masa tu mengalahkan semua bangsa. Tuan-tuan bayangkan, jong ni tuan-tuan, dia kapal tapi maha besar. Sehingga jong milik orang Melayu ni tuan-tuan, pada tahun tersebut punya besar. Kalau dia nak berlabuh, dia kena berlabuh jauh. Dia tak boleh berlabuh dekat. Pasal apa? Takut merosakkan kapal-kapal lain. Yang pada masa tu teknologi bagus juga di kalangan bangsa Cina. Mereka juga ada kapal. Namun kapal mereka pun tak boleh nak saingi jong orang Melayu. Tuan-tuan bayangkan, sekali kalau jong Melayu ni tuan-tuan, mereka berlabuh dekat 20 kapal daripada negara Cina akan rosak. Tuan-tuan bayang punya besar. Inovasi dah ni? Inovasi bermula daripada sampan, daripada perahu. Ni bila tuan-tuan? Tahun 1500. Allahu Akbar. Sebab tu bila kita baca sejarah ni seronok. Dan pula jong ni tuan-tuan, dia ada tingkat. Tingkat ada yang sampai tingkat 7. Dan tuan-tuan tahu tak macam mana sejarawan mereka kaji? Tingkat yang pertama itu diletakkan balak-balak. Angkut, bawa balik nak bina pembinaan. Kemudian ada tempat tingkat yang seterusnya untuk diletakkan gajah-gajah. Gajah pun boleh masuk dalam jong orang Melayu. Hebat tuan-tuan. Tentera duduk di atas. Dan kata Tom Pyrus punya banyak meriam-meriam tentera-tentera Melayu pada masa tu. Kalau kami tembak jong orang Melayu, tak load. Pasal apa? Dilapis sekurang-kurangnya dengan 4 lapis yang tebal-tebal. Cedera pun sikit saja tuan-tuan. Jong orang Melayu punya hebat. Ini semua mai mana? Ini semua mai daripada inovasi. Hadirin mukminin yang dirahmati Allah sekalian. Juga sejarah tuan-tuan, tahun 1629 Masihi, Sultan Iskandar Muda daripada Aceh. Ketika mana dia bawa semua hulu balang dia dengan kapal, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, kapal dia nama Cakra Dunia. Cakra Dunia. Tuan-tuan tahu, Portugis pada masa tu menggelarkan kapal daripada Aceh, Nusantara ni, nama dia ialah Espanto del Mundo. Apa dia? Dalam bahasa kita kalau terjemah, penggegar dunia. Dan lalu je tuan-tuan, kapal-kapal kecil ni habis semua. Hadirin mukminin yang dirahmati Allah sekalian, tuan-tuan bayangkan, kelebaran je tuan-tuan, 100 meter. Lebar panjang tak tahu lagi. Subhanallah. Lebar saja 100 meter dan punya banyak meriam. 100 meter ni tuan-tuan macam kita budak-budak kita sukan lari padang tu. Dan dia ada 3 layar. Biasa kalau kapal ada berapa layar? Daripada China, daripada mana-mana hanya ada 1 layar. Ni ada 3 layar. Tuan-tuan bayangkan, ini inovasi yang baik. Sebab itu hadirin mukminin yang dirahmati Allah sekalian, bila mana kita baca berkaitan dengan sirah, kelangsungan pula dengan kita baca kelebihan inovasi, maka hari ini kita sedih, umat di kalangan Muslim hari ini kita jauh ke belakang. Kita lebih menjadi pengguna daripada pencipta. Dan hari ini tuan-tuan, Saudi telah merancang untuk 30 tahun akan datang. Saudi ni tuan-tuan, dia perancang bermula daripada awal tahun baru ni, untuk 30 tahun akan datang. Apa dia? Mereka akan jadikan tanah-tanah gersang, tanah-tanah padang pasir ni, suburnya tanam tanaman. Bila kita baca berita ni, subhanallah, mereka sudah buat pengairan, mereka sudah memulakan. Maksudnya, 30 tahun daripada akan datang, Saudi tak perlu banyak untuk ambil makanan, beli makanan. Pasal kebanyakan duit habis kerana membeli makanan daripada negara lain.
Ini inovasi tak tuan-tuan? Inovasi. Mana dulu kita nak terfikir padang-padang pasir yang berbatu tu tiba-tiba penuh hijau dengan tanam-tanaman. Saudi telah memulakan. Kita pula sayur makin mahal. Yang tu pelik. Ayam makin mahal. Yang tu pelik. Tuan-tuan, tak kata orang berniaga harga tinggi. Pasal apa? Bahan mentah pun mahal. Macam mana boleh jadi macam ni? Semua pihak kena fikir daripada atas sampailah orang bawah. Yang ambil kesempatan ada tak? Ada juga ambil kesempatan. Hadirin mukminin yang dirahmati Allah sekalian. Sebab daripada itu, hadirin mukminin yang dirahmati Allah sekalian, kita kena ada daya fikir. Maksudnya Quran kata berkaitan dengan ulil albab. Lub ni ialah orang yang dia fikir dan zikir. Dia fikir, kemudian dia sandarkan segala apa kepada Allah, lalu dia buat perubahan. Ini nama dia ulil albab. Hadirin mukminin yang dirahmati Allah sekalian. Baik. Seterusnya tuan-tuan, kita tengok hadis yang ke-75 muka surat 341. Daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna lillahi ta'ala ibada ikhtassahum bihawaijin nas yafza'un nasu ilaihim fi hawaijihim ulaika humul aminuna min azabillah." Rasul sallallahu alaihi wasallam kata, sesungguhnya Allah ni ada di kalangan hamba-hamba ikhtassahum bihawaijin nas, yang depa ni rela hati untuk melunaskan hajat atau keperluan orang lain. Ada tuan-tuan di kalangan masyarakat, dalam masyarakat kita, jenis ada orang yang kita panggil dengan ringan tulang. Kemudian Nabi kata yafza'un nasu ilaihim fi hawaijihim, yang mana mereka ini bersegera untuk golongan ni meminta bantuan. Ada orang yang main nak minta bantuan, mereka akan teringat mereka ni. Ulaika humul aminuna min azabillah, yang golongan suka tolong dan bantu orang, mereka ni kata Nabi aminun, orang yang aman, orang yang selamat, min azabillah, daripada azab Allah azza wa jalla. Hadirin mukminin yang dirahmati Allah sekalian. Baik. Hadis ni nak cerita berkaitan dengan golongan yang suka membantu orang lain. Kira kalau ada susah, kalau ada payah di satu-satu tempat, tak banyak, sikit, dia mesti bantu. Maka kelebihan orang yang hati dia jenis macam ni, kata Nabi, al-aminuna min azabillah, dia akan selamat daripada azab Allah, sama ada azab itu di dunia ataupun azab itu di hari akhirat kelak. Hadis ni tuan-tuan, dia seakan selari dengan hadis riwayat Bukhari dan hadis riwayat Muslim. Bila saya rujuk, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah sebut, isfa'u, hampa semua berilah syafaat, maksudnya berilah pertolongan, faltu jaru, maka hampa akan ada habuan ataupun pahala. Kita kalau ada kelebihan, sama ada jawatan ataupun apa-apa kelebihan, yang dengan itu kita boleh bantu orang lain, bukan dengan unsur zalim, tetapi dengannya kita boleh bantu orang lain, kata Nabi, faltu jaru, maka ingat hampa akan dapat pahala dan habuan. Baik. Kemudian Nabi kata, wa yaqdiyallahu ala lisani rasulihi masya, apa yang telah diputuskan
atas lidah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa yang dikehendaki. Maksudnya tuan-tuan, Al-Imam Nawawi rahimahullah menyebut kecuali membantu dalam hal yang membawa kezaliman. Contoh tuan-tuan, saya ada kuasa, baik, kemudian mai satu orang minta tolong, yang saya boleh buat, dia minta tolong Sat, tolong apa? Tolong untuk isi borang, pasal saya ni tak reti nak menulis, membaca jauh lagi. Saya kata, hampir kat orang lain lah aku sibuk. Dia tak sibuk pun, dia tak bantu. Akhirnya kawan ni nak mintakan untuk anak dia ke, nak minta bantuan ke, JKM ke apa, akhirnya terlepas. Pasal apa? Saya yang ada kelebihan boleh tulis, boleh baca, tak mau bantu. Bukan sebab sibuk pun, tapi sebab tak mau. Tuan-tuan, yang ni kata Al-Imam An-Nawawi, golongan jenis ni golongan yang sombong. Tetapi Al-Imam Nawawi kata, kalau kita ada kelebihan, ada kuasa, membantu dalam hal yang zalim pun dilarang. Contoh, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, masjid ni nak pilih satu orang yang boleh bersihkan masjid ni, bukan saja di luar, di dalam pun. Kita pun menemuduga orang. Kita tahu dah, yang ni kerja bagus. Tapi mai satu orang kerja dia tak bagus dan telah maklum. Tapi pasal dia ni kawan baik kita, kita bagi juga, kita bantu juga. Yang ni kata Al-Imam Nawawi patut dijauhkan kerana ada kepentingan dan menzalimi orang yang ada merit ataupun orang yang ada kelebihan. Isfa'u maksudnya selagi mana tak ada unsur zalim, selagi mana kita boleh bantu, faltu jaru, maka hampa akan dapat pahala. Hadirin mukminin yang dirahmati Allah sekalian. Sebab itu hadirin mukminin, orang yang kalau dia tengok ada sesuatu hajat, dia payah nak dapat, tuan-tuan, pi cepat-cepat bantu orang. Umpamanya tuan-tuan, umpamanya anak dia nak berkahwin, tapi cukup payah, ada saja halangan. Masuklah ni dah 3 kali putus tunang. Contoh tuan-tuan, tuan-tuan, ringankan diri dan tulang, pi bantu orang. Pasal apa? Ada asas tak? Ada asas. Pasal Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, wa man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajatihi. Siapa yang dia menunaikan hajat saudaranya, maka Allah Ta'ala akan tunaikan keperluannya. Ini dalil dan ini asas. Ada benda yang payah, tuan-tuan, kita bantu. Tuan-tuan yakinlah, tak lama kemudian Allah akan permudah dan lapangkan jalan. Kemudian Nabi SAW habaq lagi, wa man farraja an muslimin kurbatan farrajallahu anhu kurbatan min kurbatin yaumil qiyamah. Siapa yang menghilangkan lelah dan kesulitan orang lain, dia memang terdesak, sulit sangat. Yang tadi tu hajat, kalau dia tak minta dengan kita pun dia boleh pi ke orang lain, tapi kita tawarkan diri. Tuan-tuan, yang ni memang sulit sungguh. Dia pun dah langgak dinding, buntu dah. Apa nak buat ni? Tuan-tuan, kata Nabi, siapa yang melepaskan kesulitan seorang Muslim, maka Allah akan melepaskan satu kesulitannya daripada kesulitan-kesulitan yang banyak. Bila ni? Nanti di hari akhirat kelak. Allahu Akbar. Sebab itu tuan-tuan, di kalangan orang-orang saleh, kalau nak buat sesuatu yang besar, sebelumnya kerana Allah, mereka akan bantu ramai orang. Dan tuan-tuan percayalah, selepasnya Allah akan membantu urusan kita.
Sama ada yang kecil kita bantu ataupun urusan yang besar kita bantu. Hadirin mukminin yang dirahmati Allah sekalian. Cuma tuan-tuan jangan buat zalim ke orang. Jangan buat zalim ke orang. Jangan menganiaya orang. Yang bab menganiaya orang ni tuan-tuan adalah bab yang mesti kita jauhi. Pasal apa? Pasal tuan-tuan kita bimbang nanti di hari akhirat kita termasuk golongan yang muflis. Kalau di dunia ni kita muflis, kurang-kurang kita boleh hidup lagi. Tapi kalau di hari akhirat tuan-tuan, Nabi membayangkan innal muflisa min ummati ya'ti yaumal qiyamah bisalatin wa siyamin wa zakatin. Seorang yang muflis di kalangan umat aku nanti hari kiamat dia mai dengan pahala daripada solat, dengan pahala daripada puasa, dengan pahala daripada zakat. Semua pahala ni Allah himpun kat dia dan dia bawa di hari akhirat kelak. Wa ya'ti qad syatama hadza wa qazafa hadza wa akala ma hadza wa safaka dama hadza wa daraba hadza. Tapi tuan-tuan, dia ni walaupun ada pangkat, dia ada kelebihan, dia sesiapa pun, masa dia hidup di dunia tuan-tuan, dia ni suka celah orang. Orang minta bantu dia celah. Hang ni bodoh sungguh, yang ni pun tak reti. Dia celah orang. Contohnya dengan izin. Dia celah orang. Tak cukup dengan celah tuan-tuan, wa qazafa hadza, dia suka juga jenis tuduh orang ataupun dia suka tuduh orang. Buat tak betul tapi dia tuduh. Akhirnya orang percaya kat dia. Wa qazafa. Bukan hanya tu saja, wa akala mala hadza, dia suka pi makan harta yang tak halal untuk dia. Bukan peruntukan untuk dia, tetapi peruntukan untuk orang lain. Dia pi ambil, dia pi makan, dia pi masuk poket untuk kepentingan sendiri. Kata Nabi, wa akala hadza, hang pi makan harta orang lain. Kemudian kata Nabi, wa safaka dama, hang pi tumpah darah orang lain. Tak ada apa-apa hai, hang pi cederakan orang lain. Wa daraba hadza, hang pi pukul orang lain. Tuan-tuan, ni kes yang saya cerita dulu, kes buli dulu kan. Budak UPNM yang mati, Muhammad Zulfarhan ni kan. Hadis ni juga sesuai, hang pukul, hang celah, hang pi tumpah darah dia. Nabi habaq apa? Nabi kata fayuta hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi. Nabi kata, ni kebaikan hang yang pi buat onar, yang pi buat jahat, pi pukul orang, pi ambil harta orang. Ni kebaikan hang ni akan pindah pada si fulan. Tuan-tuan bayangkan apa yang tinggal pada dia. Hang suka celah orang, ni hang punya ni akan pindah kepada orang yang hang celah. Baik. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa in faniyat hasanatuhu qabla an yuqda ma alai ukhidha khatayahum faturihat alai. Kalau benda baik dalam diri dia habis dah, pahala zakat dia habis dah, semua habis dah, pahala haji, pahala umrah habis dah, tak ada dah. Jadi apa dah kan? Nabi kata kejahatan hak kawan hak tu tadi pindah kat dia pula. Allahu akbar. Dah lah pahala dia pindah kat kawan ni, kejahatan kawan ni pindah pula kat dia. Nabi kata faturihat alaihi summa turiha finnar. Allah campak pula dia ni dalam lubang neraka. Sebab tu selagi mana kita boleh bantu orang, kita boleh tolong orang dengan kadar-kadar yang boleh kita bantu tuan-tuan, kita ringankan tulang untuk membantu, sama ada daripada sudut pandangan, sama ada daripada sudut tenaga atau apa juga. Jangan sampai kita, kata orang utara, balak liat. Bila dah jadi balak liat ni, apa pun tak boleh. Masjid buat gotong royong pun dia tak ikut, orang buat apa-apa pun dia tak ikut. Yang dia tahu, aku ni kenyang. Contohnya, tuan-tuan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang ada depan kita ni, supaya kita menjadi golongan yang kalau ada orang susah memerlukan hajat,
kita dululah orang yang pertama atau orang yang seterusnya untuk membantu. Hadirin mukminin yang dirahmati Allah sekalian, kita dah baca 2 hadis pada malam ni. Saya nak baca 1 hadis lagi, tetapi hadis qudsi. Maka buku ni kita habis malam ni. InsyaAllah pada akan datang kita akan sambung hadis yang ke-76, berlindung dari perkara yang merunsingkan. Ni doa yang kita baca selalu pada waktu pagi. InsyaAllah kita akan bahas doa ataupun hadis ni pada kuliah yang akan datang. Sebagai tambahan tuan-tuan, sementara ada masa lagi 5 minit ni, saya nak bacakan sepotong hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis qudsi berkaitan dengan satu golongan yang Allah Ta'ala bagi kepada dia habuan syurga pasal dia bersabar. Dan hujung daripada kuliah kita ni, saya nak titipkan buat tuan-tuan satu doa yang mudah-mudahan manfaat untuk diri kita dalam kehidupan seharian. 4 permintaan yang Nabi ajak supaya Allah jauhkan, dan 4 permintaan itu demi Allah kita perlukan hari ini. Baik. An Anas radhiyallahu anhu qala, sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul, qala subhanahu wa ta'ala. Daripada Anas radhiyallahu anhu berkata, aku dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Ta'ala berfirman, kata Allah, iza batalaitu abdi bihababataihi, apabila aku menguji seorang hamba dengan mencabut kedua biji matanya. Maksudnya sampai dia hilang pandangan ataupun dia buta. Allah ambil nikmat ni, dua-dua belah biji mata. Fasabara, kemudian dia sabar. Awattuhu minhumal jannah, kata Allah, aku ganti atas, aku ambil 2 biji pandangan mata dia tadi, al-jannah, dengan syurga. Hadis ni riwayat daripada Imam Ahmad, dan hadis ni juga riwayat daripada Imam Bukhari. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, mata ni antara panca indera yang penting. Tak ada mata, tuan-tuan, banyak kerja yang tak boleh kita buat. Dan kita minta kepada Allah Ta'ala supaya Allah jaga mata kita untuk memandang dan menggunakan hal-hal yang bermanfaat. Baik. Cuma dalam hadis ni memberi kelegaan kepada satu orang. Sama ada dia lahir-lahir tu memang mata dia tak nampak, ataupun memang asal mata dia nampak, kemudian Allah jadikan mata dia tak nampak. Boleh jadi dengan sebab penyakit, umpamanya kronik kencing manis, akhirnya tak nampak mata dia. Dia nak pergi mana kena tuntun. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, Nabi habaq fasabara, dia sabar. Dia sabar, dia tak cela Allah Ta'ala. Tuan-tuan, na'udzubillah, kita ni, hati kita ni, mudah-mudahan hati kita ni tenang, sentiasa bersangka baik dengan Allah. Tuan-tuan, ada satu kes, ini kisah benar. Dia punya tak sabar, tuan-tuan, dia ni AJK dalam sebuah surau ataupun masjid. Ketika dia mai ke masjid ataupun surau, dia ni jaga cucu. Cucu ni memang dia sayang. Ada orang main habak, kata cucu dia kemalangan, duk main basikal, kena langgak dengan mutu. Dia pun kalang kabut balik. Kritikal, bawa ke hospital. Saya pendekkan cerita, akhirnya doktor kata, cucu Tuan Haji ni meninggal dunia. Allah, tuan-tuan, dia punya kecewa. Sejak daripada hari tu, tuan-tuan, dia jadi satu orang yang pendiam. Jadi ahli surau ni, tuan-tuan,
Pasalkan dia ni juga jawatan kuasa dalam surau, orang yang banyak membantu hal-hal surau. Jadi jawatan kuasa surau termasuklah imam, pengerusi semua, pergi ziarah rumah dia. Pergi ziarah rumah dia. Bila ziarah rumah dia tuan-tuan, dia tengok kat luar ni kawan-kawan dia dulu di surau, dia tanya, hampa semua nak apa mai ramai-ramai ni? Kami mai lah, pasal hang dah lama tak mai masjid. Kita boleh duduk sat, kita doa, mudah-mudahan Allah berkati dan Allah tempatkan cucu hang ni di kalangan orang-orang soleh. Cucu dia pun baru sekolah rendah. Tuan-tuan tahu dia kata apa? Dia kata, dah balik semua. Balik. Hampa jangan buang masa aku. Tuhan ni tak adil. Allah, tuan-tuan, dia kata, Tuhan ni tak adil. Aku jaga surau, jaga rumah dia, 1 sen pun aku tak ambil gaji. Takkanlah cucu aku seorang, dia tak boleh nak jaga. Wal-iyazubillah. Dia halau balik, tuan-tuan. Ini kisah benar, tuan-tuan. Sebab itu, tuan-tuan, dalam hadis ni, tuan-tuan, bila kena satu ujian, untuk dapatkan habuan, Allah kata, lepas ujian, fasabara, tak tunggu lama dah, fasabara, dan dia sabar. Dan dia sabar itu, kata Nabi SAW, Allah akan ganti baginya syurga. Tuan-tuan tengok juga, dalam kes yang lain, seorang wanita, dia kena sawan. Bila dia kena sawan, dia tak sedar. Bila tak sedar, tuan-tuan, dia malu, aurat dia terbuka. Dia pernah minta doa pada Nabi supaya sembuhkan dia punya sawan. Ini hadis yang sahih. Nabi kata, kalau hang sabar, Allah bagi syurga. Tapi nak sembuh, aku doa pada Allah Ta'ala. Akhirnya dia memilih untuk habuan nanti di hari akhirat di syurga. Cuma dia minta pada Nabi, doalah pada Allah supaya bila aku terkena sawan tak sedar, jangan sampai tersingkap aurat aku. Hadirin mukminin, maknanya apa? Sabar. Sabar ni susah tak, tuan-tuan? Allah, payah, tuan-tuan. Payah. Baik, hadirin. Dalam sejarah para sahabah ridwanullahu alaihim, ada tak di kalangan sahabah yang mata dia buta? Ada tak? Ada. Siapa nama dia? Nama dia ialah Abdullah bin Ummi Maktum. Dan Abdullah bin Ummi Maktum ni antara sahabah yang Allah muliakan, sehingga diceritakan di dalam surah Abasa tentang diri dia. Bila dia mai ke Nabi, Nabi sedang menyantuni pembesar-pembesar yang lain. Buat tak tahu ke Abdullah bin Ummi Maktum, akhirnya Allah tegak Nabi dalam surah Abasa. Allah muliakan. Juga tuan-tuan, Abdullah bin Ummi Maktum ni, bila Nabi nak pergi perang, tinggal Madinah, Nabi tanggungjawabkan jaga Madinah kepada Abdullah bin Ummi Maktum. Allah muliakan Abdullah bin Ummi Maktum. Walaupun dia buta, akhirnya dia mati dalam medan pertempuran dan dia syahid. Subhanallah. Baik, tuan-tuan. Boleh tak, tuan-tuan, kita main-main masjid ke surau, tak ada orang lain. Tiba-tiba ada satu imam, dia melangkah ke depan. Cuma mata dia tak nampak, atau bahasa kita, buta mata. Boleh tak dia jadi imam? Hukum dia boleh. Pasal apa boleh? Pasal selagi mana dia tahu selok-belok tentang solat, selagi mana dia boleh untuk membaca dengan betul, maka dia boleh mengimamkan makmum. Berdasarkan daripada Nabi, Astakhlafa Abdullah bin Ummi Maktum, memberikan nikmat, memberikan amanah untuk dia menjadi imam kepada para sahabat. Jadi orang buta ni boleh tak dia jadi imam? Boleh, tak ada masalah. Ramai tuan-tuan, kalau kita tengok di negara Arab, orang buta jadi imam. Bahkan suara merdu dan bacaan dia cantik. Cuma tuan-tuan, saya nak sikit pengalaman cerita kat tuan-tuan sebelum kita solat ni. Masa kami berada di tahun 1 ni tuan-tuan, masa mengaji dulu tahun 1 universiti, saya teringat sangat tuan-tuan, ada seorang pensyarah kami ni mata dia buta. Mata dia buta. Bila dia masuk dewan kuliah, anak-anak Arab ni tuan-tuan, mereka ni nakal.
Jadi depa ni 2-3 orang ni pi dekat depan pensyarah ni tuan-tuan, depa buat macam berjoget, jelek-jelek lidah. Pensyarah ni buta. Pensyarah ni tuan-tuan, dia kata, "Yabna abla uskun." Hei anak yang bodoh, hang tenang. Padahal dia buat jauh. Tapi seakan-akan dia tahu. Rupa-rupanya tuan-tuan, di dalam syarah Sahih Muslim, satu orang yang Allah ambil mata dia, Allah akan anugerahkan nikmat yang lain pada badan dia, seakan fungsinya macam mata. Kita sebut basirah, mata hati. Dan pensyarah ni tuan-tuan, dia dikatakanlah senior-senior kata dia ni pernah naik teksi nak balik, nak pergi satu tempat. Dia habaq kat driver teksi ni, hang lepas lampu syarat ni masuk kiri. Hati-hati, depan tu ada motor, depan tu ada basikal. Sungguh tuan-tuan, sedangkan dia buta. No, di pintu pagar warna hijau, warna biru tu, hang tolong berhenti sat. Aku nak turun di situ. Heran driver teksi ni, padahal dua-dua mata dia buta. Dan pensyarah ni tuan-tuan, memang banyak menulis buku. Maksudnya dia tulis, dia upah satu orang untuk type. Tuan-tuan, buta mata, tapi Allah gantikan dengan basirah, mata hati yang terang. Sebab itu di dalam sejarah Abdullah bin Ummi Maktum, bahkan penghujung hayat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, sebelum dia meninggal, 2 biji mata dia pun tak nampak. Tak nampak tuan-tuan, tak nampak. Sehinggalah akhirnya dia menghembuskan nafas yang terakhir. Nak cerita, satu orang yang diuji dengan mata tak nampak, kalau kita mata tak nampak pun mungkin rabun ataupun apa-apa, sabar. Mudah-mudahan Allah Ta'ala akan berikan habuan yang baik nanti di hari akhirat. Tapi kalau kita nak ikhtiar, boleh tak tuan-tuan? Boleh. Kita katarak tak nampak, susah nak memandu, susah nak membaca. Kita ikhtiar dengan kita buat pembedahan, boleh tak? Ini juga telah disyariatkan dan dibolehkan. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Malam ni kita telah selesai membaca 3 hadis, dan 1 hadis daripada 2-nya kita membaca dalam buku yang lain. Wallahu ta'ala a'lam. Doa yang saya nak sebut kepada tuan-tuan, Nabi pernah sebut, Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala wa darakis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Tuan-tuan hafal ini. Baik, apa maksud dia? Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala. Ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada beratnya ujian. Tuan-tuan, kita tak tahu apa nak jadi ke depan, tapi kita minta lindung apa-apa yang berat ujian sehingga kita tak terbeban. Tuan-tuan, kita minta Allah lindung. Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala. Kemudian wadarakis syaqa. Apa-apa kecelakaan yang mai, sama ada tubuh ataupun hati kita. Tubuh kita mungkin penyakit yang dengannya kita tak sabar, ataupun hati kita dendam, hasad, cemburu. Wadarakis syaqa wasu'il qada, ataupun takdir yang buruk. Hai, takkan nak pindah takdir? Ya, daripada takdir yang buruk kita minta Allah gantikan dengan takdir yang baik. Wasu'il qada, dan yang terakhir kita minta supaya Allah jauhkan wasyamatatil a'da, iaitu musuh gembira saat kita jatuh, saat kita sedih. Depa dengar kita sedih, depa yak-yaki. Tuan-tuan, kita minta Allah jauhkan. Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala wa darakis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Kita boleh amal lepas subuh ataupun bila-bila masa. InsyaAllah doa ni nanti saya akan WhatsApp kepada Cik Azram. Cik Azram akan sebar dan panjangkan dalam WhatsApp community tuan-tuan. Mudah-mudahan ada kebaikan dan ada manfaat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqan min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.